Tapi kalau saya jadi menteri pendidikan kan, saya tak letak wajib lulus sejarah. Kalau saya jadi menteri pendidikan, saya letak subjek sejarah wajib A+. Wajib A+. Kalau kamu nak CJSPM, kamu wajib A+. Kalau kamu tak wajib A, kalau kamu tak dapat A+, kamu gagal SPM. Itu kalau saya jadi menteri pendidikan lah. Hai, Assalamualaikum. Anda bersama dengan saya lagi, Sir Hisrozi. Let Hisrozi teach you history. Jadi untuk video kali ini, kita berada pada bab yang pertama, tingkatan 5, tajuknya Kedaulatan Negara. Alright. Dalam video-video yang sebelum ini, saya dah terangkan tentang beberapa subtopik berkaitan dengan kedaulatan negara. Saya dah terangkan tentang konsep kedaulatan. Alright, di dalam konsep ni kita dah belajar tentang definisi, kita dah belajar tentang takrif bahasa dan sebagainya. Alright, dan saya juga ada buat video tentang bagaimanakah orang kata pandangan-pandangan tokoh tentang maksud kedaulatan. Okey, menurut Aristotle, menurut orang kata Salih Abbas, Tunku Abdul Rahman dan sebagainya. Dan saya juga dah buat video berkaitan dengan jenis-jenis kedaulatan. Ada berapa jenis-jenis kedaulatan yang ada di dalam dunia ini? Dan seterusnya, saya juga dah buat video tentang apakah ciri-ciri sesebuah negara yang berdaulat. Macam mana kita nak tahu sesebuah negara itu berdaulat ataupun tidak? Korang boleh check out video yang saya dah buat dalam channel YouTube saya. Jadi ini adalah bahagian yang keempat atau bahagian yang terakhir, iaitu kita nak belajar tentang macam mana kita nak menjaga atau untuk kita mempertahankan kedaulatan negara kita. Yang mana dalam video sebelum ini saya dah terangkan sedikit bahawa kedaulatan ni kalau kita tak jaga dia boleh hilang. Dia boleh hilang, dia boleh dirampas, dicuri, okey, oleh orang lain, oleh negara lain. Jadi kita sebagai rakyat negara yang berdaulat, macam mana cara kita? Apa langkah kita? Tindakan yang boleh kita buat untuk kita mengekalkan kedaulatan kita sampai bila-bila. Sebab penat, kita pun orang kata penat lah. Orang kata tokoh-tokoh kemerdekaan sebelum ni bersusah payah mendapatkan kedaulatan kita, mendapatkan kemerdekaan, tiba-tiba kita tak pandai nak jaga kedaulatan sampai kedaulatan kita hilang begitu saja atau dirampas oleh orang lain. Jadi ini adalah beberapa langkah yang boleh kita buat untuk kita mempertahankan kedaulatan kita. Ada 4 benda atau 4 benda penting yang kita perlu capai supaya kedaulatan kita berkekalan. Yang pertama, negara kita perlulah ada kestabilan politik dan kemakmuran ekonomi. Itu yang pertama. Dan yang kedua adalah negara kita juga perlu mengekalkan perpaduan kaum, alright, di dalam negara kita. Yang ketiga, kita juga perlu memastikan rakyat-rakyat kita dipupuk semangat patriotisme. Semangat patriotisme ni semangat apa, cikgu? Semangat cintakan negara. Dan yang keempat, kalau kita nak mengekalkan kita punya kedaulatan, kita kena kukuhkan sistem pertahanan kita. Dan semua benda ini hanya boleh dicapai dengan tanggungjawab yang dijalankan oleh 2 golongan penting dalam negara kita, iaitu golongan pemerintah dan juga golongan rakyat. Apa tanggungjawab golongan pemerintah dan juga golongan rakyat untuk mewujudkan kestabilan politik? Apakah tanggungjawab yang perlu dijalankan oleh pemerintah dan juga rakyat untuk mengekalkan perpaduan kaum? Supaya bila kita dapat benda ni, bila mereka berdua, 2 golongan ni buat tanggungjawab mereka, kita dapat benda ni, barulah kita dapat mencapai atau mengekalkan kita punya atau mempertahankan kedaulatan kita. So kita pergi yang pertama dahulu, iaitu kestabilan politik dan juga kemakmuran ekonomi. Okey. Jadi apakah tanggungjawab pemerintah untuk memastikan politik kita kekal stabil dan ekonomi kita kekal makmur dan juga maju? Pemerintah yang pertama perlu mewujudkan pentadbiran yang cekap. Alright, menteri-menteri, semua perdana menteri, semua orang kata ahli-ahli parlimen, semua orang kata ahli-ahli badan eksekutif, kena pastikan mereka menjalankan pentadbiran yang cekap. Alright, kena tahu bagaimana nak menjalankan tanggungjawab sebagai perdana menteri, sebagai menteri pendidikan, sebagai menteri kewangan dan sebagainya, supaya kita dapat wujudkan pentadbiran yang cekap. Yang kedua, kita juga perlu mengelakkan amalan rasuah. Pemerintah ni tak boleh ada sebarang amalan rasuah di dalam negara kita, sebab rasuah itu yang akan menjatuhkan pentadbiran sesebuah negara.
corruption, okay, atau bribery. Yang tu yang tidak boleh ada dalam sesebuah pentadbiran negara yang berdaulat. Dan yang ketiga, pemerintah juga kena pastikan setiap kekayaan yang kita ada dalam negara kita diagihkan secara sama rata kepada semua kaum, sebab kita tahu negara kita adalah negara yang berbilang kaum. Jadi setiap kekayaan itu perlu diagihkan sama rata. Orang kaum ini banyak ni, kaum ini banyak ni, kaum ini banyak ni. Semuanya dilakukan secara sama rata supaya tidak ada sebarang penindasan ataupun diskriminasi. Okey, dan yang keempat, pemerintah juga kena pastikan kita melaksanakan atau mereka kena melaksanakan undang-undang, gubal undang-undang yang dapat mengawal negara. Okey, supaya orang kata kestabilan politik itu dapat dicapai dan kemakmuran ekonomi juga. Itu tanggungjawab pemerintah. Okey, semua pemimpin-pemimpin kita. Kita sebagai rakyat, apa tanggungjawab kita untuk melakukan benda yang sama? Yang pertama, sudah semestinya kita perlu sentiasa setia kepada raja dan negara. Macam mana cara nak setia kepada raja? Banyak cara. Alright? Cara yang paling mudah, patuh kepada undang-undang. Itu maksudnya kita setia kepada negara. Jangan cuba untuk menjatuhkan imej negara. Itu cara dia kita setia kepada negara. Okey? Sokong segala dasar-dasar kerajaan. Alright? Usaha dan dasar kerajaan untuk membangunkan masyarakat, kita sokong. Kita bantu. Alright? Sebab apa? Sebab pemerintah dengan rakyat memerlukan gandingan yang sangat hebat, sangat padu untuk mengekalkan kestabilan negara kita. Okey? Dan yang ketiga adalah rakyat juga kena pastikan perpaduan itu dipupuk. Sebab kita negara yang berbilang kaum. Jadi sudah semestinya perpaduan itu adalah satu benda, kerjasama dan perpaduan itu adalah satu benda yang sangat penting di dalam negara kita. Dan yang terakhir, sudah semestinya setiap undang-undang yang telah dilaksanakan oleh pemerintah, rakyat kena patuh. Walaupun kita tahu, kita sebagai rakyat, kita tak mampu nak patuh 100%, tapi kita cuba untuk mematuhi seberapa banyak undang-undang yang boleh kita patuh supaya kita dapat mewujudkan kestabilan politik dan juga kemakmuran ekonomi. Bila kita yang ni jalankan tanggungjawab dia, golongan ini jalankan tanggungjawab dia, di situlah kita dapat wujudkan kestabilan politik dan kemakmuran ekonomi dan kita dapat menjaga dan mempertahankan kedaulatan kita. Okey, kita pergi kepada yang seterusnya, iaitu apa lagi langkah yang perlu dibuat adalah kita perlu mewujudkan perpaduan kaum. Jadi apa tanggungjawab pemerintah untuk wujudkan perpaduan? Apakah tanggungjawab rakyat untuk wujudkan perpaduan? Pemerintah kena gubal undang-undang yang berkaitan dengan perpaduan dan juga integrasi. Maksudnya kat sini kena ada undang-undang untuk menghukum sesiapa yang bersifat perkauman, resis dalam kalangan kaum. Tak boleh. Kalau buat perbuatan ini, dia anggap dapat mencemarkan perpaduan kaum kita. Jadi, apa yang pemerintah kena buat? Kena buat akta-akta perpaduan. Akta-akta yang boleh menghukum sesiapa saja yang cuba menggugat perpaduan kita. Yang kedua, pastikan setiap dasar dan undang-undang itu berkesan. Jangan hanya buat tapi tidak dilaksanakan. Kena kuat kuasakan. Kena pasti rakyat mematuhi dasar-dasar yang telah dibuat. Mematuhi orang kata undang-undang perpaduan yang dah dibuat. Dan yang ketiga, laksanakan program dan kempen-kempen yang berkaitan dengan perpaduan. Buat kempen dan juga program yang melibatkan semua kaum. Jangan buat program yang hanya tertumpu kepada satu kaum saja. Buat program yang semua kaum boleh terlibat, boleh bekerjasama, boleh orang kata bersosial antara satu sama lain. Dan yang keempat, sudah semestinya setiap program-program yang nak dianjurkan perlulah memerlukan dana dan juga perbelanjaan yang cukup. Takkanlah nak buat program, tiba-tiba duit tak cukup. Takkan nak stop program macam tu kan? Tak boleh. Kena buat peruntukan yang cukup, yang sesuai dengan program yang nak dianjurkan demi mewujudkan perpaduan kaum di dalam negara kita. Itu adalah tanggungjawab pemerintah, all the menteri dan juga kabinet. Kita sebagai rakyat, apa yang kita kena buat adalah kita kena gunakan bahasa kebangsaan. Apa yang kita kena buat untuk pupuk perpaduan adalah kita kena wujudkan bahasa kebangsaan, satu bahasa kebangsaan. Salah satu benda yang tidak boleh dinafikan untuk wujudkan perpaduan bermula daripada bahasa. Kalau setiap kaum itu menggunakan satu bahasa untuk berkomunikasi, orang kata langkah atau proses untuk mencapai perpaduan itu dia akan jadi lebih cepat dan juga laju. Jadi kita kena pupuk. Tak kiralah apa pun mangsa kita, kaum kita, kita kena jalankan. Kita kena jalankan tanggungjawab kita. Kita kena bertutur bahasa kebangsaan. Jangan hanya kita mempelajari bahasa kebangsaan hanya untuk exam. Kita belajar bahasa kebangsaan hanya untuk dapat orang kata result dalam SPM contohnya. Alright, tak boleh. Kita nak mengamalkan bahasa kebangsaan itu dalam kehidupan harian.
untuk kita berkomunikasi sebagai rakyat Malaysia. Dan yang ketiga, amalkan rukun negara. Prinsip rukun negara yang kamu baca setiap hari orang kata setiap minggu dekat sekolah tu kan, yang kepercayaan kepada Tuhan, kesetiaan kepada raja dan negara, keluhuran perlembagaan, kedaulatan undang-undang, kesopanan dan kesusilaan, bukan hanya untuk dibaca ya, untuk diamalkan. Amalkan setiap rukun negara itu. Kenapa kita kena amalkan rukun negara? Siapa tahu? Apa reason kita kena amalkan rukun negara? Reason kenapa kita kena amalkan rukun negara, sebab dalam negara kita, alright, kita berbeza kaum. Kita ada banyak kaum, Melayu, Cina, India, Dayak, Iban dan sebagainya, dan setiap elemen-elemen yang ada dalam setiap kaum ini berbeza. Dari segi makanan, dari segi percakapan, dari segi tempat tinggal, cara hidup dan sebagainya. Dan kita tak ada elemen yang boleh menyebabkan mereka ini berkongsi elemen yang sama. Jadi sebabkan itulah kenapa kerajaan wujudkan rukun negara, supaya rakyat-rakyat ini berkongsi satu nilai, satu value yang sama yang boleh diamalkan bersama-sama. Sebab itulah rukun negara ni bukan hanya untuk orang Cina, bukan hanya untuk orang Melayu, bukan hanya untuk orang India, untuk semua kaum yang bergelar Malaysia. Kena amalkan rukun negara. 5 prinsip yang kamu every week baca dekat perhimpunan, dekat sekolah tu. Okey. Jadi kena amalkan rukun negara. Okey. Dan yang kedua adalah kita kena hormat budaya dan juga agama kaum lain. Alright, kalau kita ingin budaya dan agama kita dihormati oleh kaum lain, kita kena menghormati budaya dan agama kaum lain. Kita kena ada sifat toleransi. Okey? Dan yang ketiga adalah kita kena amalkan semangat perkongsian. Alright? Berkongsi antara kaum. Kita kena berkongsi. Alright, sebab kita hidup dalam satu masyarakat majmuk. Alright? Yang orang kata berkongsi semua benda. Jadi kita kena memupuk semangat perkongsian antara kaum di dalam negara kita. Dan dekat situlah sedikit sebanyak, percayalah, kita dapat wujudkan perpaduan kaum. Bila pemerintah menjalankan tanggungjawab mereka, rakyat menjalankan tanggungjawab mereka, jangan risau, kita dapat wujudkan perpaduan. Bila perpaduan kita kukuh, dekat situlah kita dapat mempertahankan kedaulatan kita. Itu adalah 2. Bahagian yang ketiga pula, kita nak tengok macam mana cara untuk kita mempertahankan kedaulatan negara adalah dengan kita memupuk semangat patriotisme. So, apa itu semangat patriotisme, sir? Semangat patriotisme adalah semangat cintakan negara. Jadi, kalau kita nak mempertahankan kedaulatan kita, kita kena ada semangat cintakan negara. Kalau kita tak cintakan negara, kamu rasa kita nak tak mempertahankan negara? Kita nak mempertahankan kedaulatan negara kita. Jadi, kita kena ada semangat patriotik. Jadi apa tanggungjawab pemerintah dan juga rakyat untuk memastikan semangat patriotisme atau semangat cintakan negara ini dapat orang kata disalurkan atau diterapkan dalam masyarakat. Pemerintah kena pastikan menganjurkan hari-hari yang dapat mewujudkan semangat patriotisme. Contohnya Hari Kebangsaan, Hari Pahlawan, Hari Malaysia. Supaya rakyat-rakyat boleh menyertai dan boleh meningkatkan semangat semangat patriotisme dalam diri mereka. Okey? Dan yang kedua, ini paling saya suka. Alright, kerajaan kena wajibkan mata pelajaran sejarah menjadi mata pelajaran teras. Okey? Dan ini memang dah dibuat. Alright, contohnya dalam subjek SPM, sejarah adalah subjek atau mata pelajaran yang wajib lulus selain daripada bahasa Melayu, betul tak? Kenapa? Yes, sebabkan inilah untuk mewujudkan perpaduan kaum. Tapi kalau saya jadi menteri pendidikan kan, saya tak letak wajib lulus sejarah. Kalau saya jadi menteri pendidikan, saya letak subjek sejarah wajib A+. Kalau kamu nak CJ SPM, kamu wajib A+. Kalau kamu tak dapat A+, kamu gagal SPM. Itu kalau saya jadi menteri pendidikan lah. Okey. Tapi itu cara dia. Sebab apa? Sebab dengan subjek sejarah inilah dia dapat meningkatkan semangat cintakan negara dalam kalangan masyarakat. Okey, dan yang ketiga adalah kerajaan juga kena cari cara, alright, untuk menerbitkan filem ataupun menghasilkan lagu-lagu yang berbentuk patriotisme, yang berbentuk semangat cintakan negara. Alright, dan hari ini banyak aja lagu-lagu, filem-filem yang boleh kita katakan filem-filem yang bercorak patriotisme, cintakan negara. Contoh yang paling famous adalah Mat Kilap. Lagu pula antara artis ataupun selebriti yang selalu orang kata kita dengar. Orang kata lagu-lagu yang yang bertemakan patriotisme adalah lagu yang dihasilkan oleh Faizal Tahir.
Cuba tengok, dengar lagu-lagu Faizal tu, kebanyakan lagu-lagu patriotisme. Itu adalah cara untuk memupuk semangat patriotisme dalam kalangan generasi hari ini. Sebab generasi hari ini menggunakan pelbagai media sosial, TikTok, Instagram dan sebagainya. Jadi itu yang orang kata yang boleh digunakan oleh pemerintah untuk memupuk semangat patriotisme. Dan yang keempat adalah pemerintah juga kena mengiktiraf rakyat-rakyat yang berjasa kepada negara, atlet-atlet negara. Alright, sesiapa yang mengharumkan nama negara, meningkatkan imej negara. Bagi orang kata pengiktirafan gelaran kepada mereka. Datuk Seri ke, Tan Sri ke, contohlah Datuk ke, ataupun kita letakkan nama sekolah atas nama mereka atau nama jalan menggunakan nama mereka. Alright, contohnya Jalan Rozi, contohlah kalau saya berjasa kepada negara lah. Okay. Supaya apa? Supaya dia boleh memberikan orang kata semangat ataupun dapat meningkatkan semangat patriotisme dalam kalangan rakyat berjasa dan juga memberi inspirasi kepada rakyat lain untuk mencontohi jejak langkah rakyat-rakyat yang berjasa tersebut. Dan rakyat pula, apa tanggungjawab kita untuk memupuk patriotisme adalah kita boleh hormat lambang-lambang negara. Apa contoh lambang negara? Kamu dah belajar pada bab 10 tingkatan 4. Bendera kebangsaan, jalur gemilang, lagu, alright, jata negara. Contoh bendera kebangsaan. Macam mana kita nak hormat bendera kebangsaan? Ada etika untuk kita memegang bendera. Bendera, kalau kamu nak tahu, bendera adalah sangat diharamkan untuk berada di atas lantai. Bendera tidak boleh berada, orang kata satu level dengan kaki kita. Tak boleh. Kalau kamu nampak, kamu kena angkat. Itu cara kita hormat dia. Dan kalau contoh kita nampak bendera sedang berkibar kan, kalau bendera tu dah koyak ke, dah lusuh kan, kita kena tukar. Bendera tidak boleh orang kata dikibarkan dalam keadaan terbalik, tak boleh. Itu etika-etika dan menunjukkan kita sebagai rakyat Malaysia, kita menghormati lambang negara kita. Sebab apa? Sebab bendera itu merupakan imej kepada negara. Sebab negara lain kalau cakap Malaysia, dia orang akan fikir, dia orang akan teringat kita punya bendera dahulu. Sebab bendera itu adalah imej negara, wajah kepada negara kita. Jadi kalau kita tak hormat wajah kita, kenapa orang lain nak hormat wajah kita? Faham tak kat situ? Jadi kita kena menghormati lambang-lambang negara tersebut. Yang kedua adalah menyandung adat dan juga warisan-warisan yang ditinggalkan daripada zaman dahulu sampai ke hari ini. Ada warisan keunikan adat, warisan yang daripada zaman Kesultanan Melayu Melaka dahulu yang masih kekal, kita kekalkan pada hari ini. Kita hargai, kita sanjung adat-adat tersebut. Okey? Dan yang ketiga, tingkatkan imej negara. Cari cara macam mana nak meningkatkan imej negara. Orang menyertai orang kata pertandingan ke, sukan ke, yang orang kata boleh bertanding antara negara supaya imej negara itu dapat meningkat. Dan yang keempat adalah hargai tokoh-tokoh merdeka. Penat tokoh-tokoh merdeka mendapatkan kemerdekaan kalau dekat dalam negara kita, tapi kita tak hargai. Macam mana kita nak hargai tokoh kemerdekaan kita? Bila kita belajar pasal tokoh merdeka, belajar dengan betul-betul. Okey, kita belajar apa sumbangan Tunku Abdul Rahman, Datuk On Jaafar, Dr. Burhanuddin Al-Helmi, apa yang mereka buat. Kita cuba belajar dengan betul. Cuba dalami apa tindakan-tindakan mereka. Itu cara dia untuk kita menghargai tokoh-tokoh ni semua. Faham tak dekat situ? Alright? Sebab mereka dah bersusah payah, berusaha untuk mendapatkan kedaulatan kita. Takkan kita tak hargai usaha mereka, betul tak? Jadi itu adalah yang ketiga. Kalau pemerintah buat tanggungjawab dia, rakyat buat tanggungjawab dia, kita dapat wujudkan semangat patriotisme yang tinggi dan insya-Allah kita dapat mempertahankan kedaulatan negara kita. Dan yang keempat, yang terakhir adalah tadi semua daripada 1, 2, 3 adalah apa yang kita boleh buat di dalam negara. Kita boleh bekerjasama untuk kita kekalkan 1, 2 dan 3. Tapi kalau 1, 2, 3 kita ada, kita boleh lakukan. Tetapi kalau negara lain yang datang attack negara kita, macam mana? Sebab itulah yang keempat ini datang. Yang keempat, kita kena kukuhkan pertahanan negara. Sebab kita tak tahu, alright, siapa musuh-musuh negara yang nak datang attack negara kita, yang nak datang menjajah negara kita semula. Mana kita tahu? Kita tak tahu. Jadi kat situlah kita sebagai rakyat, sebagai pemerintah, kita kena kukuhkan pertahanan negara. Macam mana sir? Pemerintah kena buat apa? Pemerintah, kabinet kena gubal undang-undang untuk melindungi keselamatan negara. Buat undang-undang yang boleh melindungi keselamatan negara. Alright, kita kena orang kita jalankan perjanjian, buat perjanjian pertahanan dengan negara-negara yang ada dekat dunia ni. Okey, buat dengan negara-negara besar, negara-negara jiran. Contoh kalau negara kita kena serang, Amerika akan tolong negara kita. Alright, dan buat latihan-latihan tentera. Tentera-tentera kita kena selalu berlatih, kena sentiasa orang kata dalam keadaan latihan supaya mereka fit untuk mempertahankan negara kita.
Alright, sebab negara kita mungkin aman sekarang tapi kita tak tahu pada masa akan datang. 2 hari lagi, 3 hari lagi, 4 hari lagi, kita tak tahu apa yang akan terjadi. Jadi tentera ini kena sentiasa berlatih. Alright. Dan yang ketiga, modernkan aset tentera. Senjata kita, kita punya pertahanan, kita kereta kebal kita punya jet pejuang kita modernkan. Takkanlah nanti bila contoh negara kita nak diserang kan, alright, negara kita nak diserang oleh negara lain kan, atau nak dijajah oleh negara lain, orang dah pakai senapang, dah pakai senjata laser, kita nak pakai keris, kita nak pakai pedang. Mana boleh? Kalah lah kat situ. Jadi kita kena modern kan. Mungkin keris tu kita letak peluru. Keris yang boleh ditembak. Contohnya lah. Kita tembak keris tu. Mana tahu contoh. Kita berinovasi. Faham tak kita? Sebab apa? Sebab kita kena modernkan. Sebab negara dekat dunia ni semua mereka sedang memodernkan aset tentera. Kalau kita tidak dapat mencapai tahap yang sama, habis negara kita ketinggalan, dan kalau negara kita kena jajah, hilanglah kita punya kedaulatan. Okey? Dan yang keempat adalah setiap pasukan keselamatan, askar, polis, tentera udara, tentera darat, tentera laut, semua kena sentiasa bersiap siaga, kena sentiasa bersiap sedia. Jaga sempadan-sempadan negara. Alright, supaya tiada tempat, tiada lubang-lubang yang boleh diceroboh oleh musuh-musuh negara. Itu tanggungjawab askar-askar kita yang mungkin kita tak nampak. Macam hari ni kan, mungkin kita, cikgu, hari ni askar buat apa cikgu? Diorang macam kita tak berperang cikgu. Jadi askar ni kerja dia buat apa? Diorang tengah bersiap sedia. Diorang tengah menjaga sempadan kita je yang tak nampak. Diorang tengah berada di border-border di setiap sempadan negara kita tengah berjaga. Mana tahu tiba-tiba ada orang seroboh. Dia sekarang ni semua askar-askar tentera kita sedang menjaga kita sekarang. Kita mungkin boleh hidup dan sebagainya dengan aman. Mereka sedang bersiap sedia menjaga sempadan negara kita. Itu adalah tanggungjawab seorang pasukan keselamatan. Itu tanggungjawab pemerintah. Kita sebagai rakyat, macam mana untuk kita kukuhkan pertahanan? Peka kepada isu keselamatan, tahu apa yang sedang berlaku tentang keselamatan kita. Siapa yang menceroboh negara kita? Alright? Apa yang berlaku dekat Sabah, apa yang berlaku dekat Sarawak, apa yang berlaku dekat Perlis. Walaupun kita tak duduk kat negeri tersebut, kita kena tahu isu semasa, kena tengok selalu berita. Alright, tengok apa yang sedang berlaku dalam negara. Alright? Siapa yang sedang orang kata yang ingin menjatuhkan negara. Kita kena peka terhadap segala isu-isu keselamatan sebagai rakyat. Yang kedua adalah kita elakkan kolaborasi. Kolaborasi ni maksudnya adalah kita bekerjasama dengan orang kata musuh-musuh negara dan pihak-pihak luar. Jangan. Alright? Dan yang ketiga, sertai pasukan keselamatan. Kalau kamu ada niat nak jadi askar, teruskan. Kamu ada niat jadi tentera udara, teruskan. Kamu ada niat nak jadi tentera laut, teruskan. Niat mulia kamu. Teruskan everything yang kamu nak buat. Jangan risau. Alright? Sebab kamu yang akan orang kata menjaga kita orang semua yang kat dalam negara ni. Jadi siapa yang jadi askar tu, siapa yang nak jadi askar tu, saya sangat hargai tugas kamu menjaga keselamatan rakyat Malaysia ni. Okey? Dan yang keempat adalah kita sebagai rakyat, ini bukan pasukan tentera je, semua rakyat Malaysia. Termasuk dengan saya, termasuk dengan kamu sebagai rakyat Malaysia, kita kena sentiasa sanggup berkorban untuk negara. Alright, kita kena berkorban untuk negara. Okey, kalau kita diperlukan, alright, contoh tentera kita dah tak ada, tak cukup perlukan tentera. Tak apa, kita yang pergi menjadi tentera. Alright, walaupun kita tak ada pengalaman dah jadi tentera, kan apa kita jadi tentera? Bayangkan kita tak ada tentera, kita yang pergi pegang senjata untuk mempertahankan negara. Demi berkorban untuk negara. Dan kalau macam saya cakap tadi, kalau pemerintah buat tanggungjawab dia untuk mengukuhkan pertahanan, kalau rakyat menjalankan tanggungjawab mereka untuk mengukuhkan pertahanan, kita dapat kekalkan kita punya kedaulatan, insya-Allah. Okey, jadi pemerintah dengan rakyat memerlukan kerjasama yang sangat hebat, sangat mantap, sangat padu antara satu sama lain untuk memastikan kedaulatan kita kekal utuh di dalam negara. Okey? Jadi, itu sahaja untuk video berkaitan dengan langkah kita untuk mempertahankan kedaulatan negara. Kalau kamu ingin bahagian yang seterusnya, dah tak ada bahagian seterusnya untuk bab yang pertama, itu sahaja untuk bab yang pertama. Tapi, kalau kamu inginkan bahagian atau topik-topik lain untuk kita bincangkan bersama-sama, kamu boleh komen di ruangan komen. Okey? InsyaAllah saya akan, orang kata, produce video itu untuk kamu. Okey? Alright. Jangan lupa, itu saja daripada saya. Jangan lupa untuk subscribe dan juga ajak lagi kawan-kawan kamu untuk subscribe dan juga follow social media saya yang lain seperti TikTok, alright, dan juga Instagram. Itu saja daripada saya. Like Histrozi Tissue History. Kita jumpa lagi dalam video yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.